Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung lagi bahagian terakhir hari ni, trigonometri. Saya kalau pakai whiteboard ni saya pening nak tengok kamera mana. Banyak kamera depan saya, 1 2 3 ada kamera. On satu je. Okey. Kita tengok bahagian terakhir ni first kali. Okey. Tu mana? Jom kita tengok nombor 1 Okey, nombor 1 kat sini soalan dia adalah A. Ini bahagian apa ni? Kita tengok contoh apa ni? Diberi sin 40 sama dengan H. Sin 40 darjah sama dengan H. Okey. Kalau kamu tengok kat sini, bila dia bagi benda macam ni, macam biasalah, kita kena jadikan dia apa? Kita kena buat anggaplah 40 ni sebagai yang theta kita kan. Itu kita boleh jadikan dia buat segitiga ataupun kita terus tengok soalan. Biasanya soalan SPM ni dia yang pertama tu bonus. Contoh kamu tengok dia bagi cosec dia minta kan. Cosec 40 darjah. Ini bonus. Sebab apa? Cosec formula kita adalah sama dengan 1/sin 40. Okey, kita terus masukkan saja, gantikan saja dapat 1/h. Dia bonus formula. Yang kedua tu, yang kedua tengok apa dia minta. Ni lain macam sikit minta ni. Sin 80. Okey. Bila dia minta sin 80 kat sini, jadi 40 dengan 80 kita tengok kaitan dia. Okey, kaitan dia senanglah, iaitu sama dengan sin 2 kali 40. Okey, jadi kita kena pakai formula apa? Kena pakai formula sin 2x, iaitu 2 sin x cos x. Tapi kita tak ada cos, sebab tu kita kena buat segitiga kat sini kejap. 40 darjah, sukan pertama macam biasa. Terus sini 40 darjah. Sin adalah apa? Bertentangan bahagi dengan hipotenus. Jadi kat bawah ni kena dapatkan gunakan Pythagoras theorem. Kita akan dapat punca kuasa 2 1 tolak h kuasa 2. Dah boleh jawab dah. Ganti je kat sana terus. Kita terus dapat 2 sin 40 adalah h cos 40 bersebelahan hipotenus. Jadi terus punca kuasa 2 1 tolak h kuasa 2. Selesailah soalan nombor 1A. 4 markah. Ini baru 4 markah. Sabar, baru 4 markah, tak banyak. Okey. Boleh? Sempat ke? Sempat salin? Tengok yang ni kalau tak sempat ni kalau saya padam tak boleh nak tulis balik. Kalau kertas boleh, kita ambil letak balik. Okey? Kita masuk B terus ya, boleh? B Tengok soalan B nombor 1B. Ni bawah ni saya tulis soalan kat bawah ni lah. Takut ada kawan yang baru masuk tak sempat kan. Okey, B. Soalan B kat sini kata selesaikan 2 cos 2x tolak cos x tolak 1 sama dengan kosong. Ini minggu lepas kita belajar. Cuma kat sini 2x. Ingat 2x dengan x benda yang tak sama. Lain. Okey, sudut ni 2x, sudut ni x. Dia dalam trigonometri yang penting sudut kena sama. Okey, jadi kita kena tukar cos 2x ni kepada sifat yang kawan dia punya. Kawan dia kata cos. Jadi sebab apa? Cos 2x ada 3. Dah ingat dah, dah hafal lah. Cos 2x ada 3. Yang pertama adalah cos kuasa 2x tolak sin kuasa 2x. Yang kedua, 2 cos kuasa 2x tolak 1. Yang ketiga, 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Yang ni penting. Formula yang paling penting sekali. Iaitu cos 2x. Sebab dia 3 ada. Ada 3 boleh pilih mana satu. Kat sini kita pilih yang mana? Kita pilih yang ini. Sebab apa? Kawan dia kata aku cos. Kita samakan jenis cos dia. Jadi kita dapat, kat situ saya gantikan masuk. Dia akan jadi 2. Kita gantikan. 2 cos kuasa 2x tolak 1. Sambung terus. Cos x tolak 1 sama dengan kosong. Kuadratik, jadikan dia kuadratik. 4 cos kuasa 2x tolak 2. Tolak dengan cos x tolak 1 sama dengan kosong. Susun bagi cantik. 4 cos kuasa 2x tolak cos x
Tolak 2, tolak 1, tolak 3 sama dengan kosong. Ambil kalkulator tekan. Kita akan dapat cos X sama dengan dan cos X sama dengan 2 jawapan kan. Okey. Tolong Sapuan, berapa Sapuan? 1 dengan negatif 3/4. 1 dengan negatif 3/4. Dua-dua boleh dapat jawapan Dua-dua boleh dapat jawapan. Sebab cos dia mesti berada di antara negatif 1 dengan 1. Kalau macam ni dua-dua dapat jawapan. Jadi kita kena pecahkan kepada 2 sepadan atas Ya. Okey. Sekarang kita tengok. Yang pertama, cos X sama dengan 1. Yang ini 1, negatif 1, kosong. Kita boleh guna graf. Kita jawab. Graf cos. Okey, kalau kita tengok 1 kat atas. Jadi ada 2 tempat. Sini dan ujung. Jadi jawapan kita apa? Kosong dan juga ujung apa? 360. Ini kalau kita pakai graf. Yang ini tak boleh pakai graf. Ini adalah cos X sama dengan apa negatif 3/4. Negatif 3/4. Dapatkan dia punya base angle dulu. Base angle kita buat cos negatif 1 3/4. Jangan letak negatif. Negatif ni menunjukkan sukuan dia. Jadi kalau cos sukuan mana? Saya suka tangkap kucing. Jadi cos negatif. Kalau positif sini untuk cos, jadi negatif sini untuk cos kan. Jadi sukuan kedua dan sukuan ketiga. Sukuan kedua macam mana? 180 tolak theta. Sukuan ketiga 180 tambah theta. Okey, tekan kalkulator dulu. Berapa base angle? Sapuan base angle? 3/4. Saya dapat 41.41. 41.41. Ya. Satu belakang tu buang, payah kira. Payah kira. 4 dah. Okey, jadi kita akan ambil sukuan kedua jawapan kita. Ni theta, jadi X adalah sama dengan 180 tolak 41.4. Buat jawapan. Satu lagi X sama dengan 180 campur 41.4. Kita akan dapat sini 1, 3, 8,6. Betul Yang ini 2, 21.4. Okey. Tengok betul-betul. Apa nak tanya dulu. Sebab yang ini kalau padam tak ada Kalau tu pakai buat padam nanti kamu kena tengok record semula. Ada soalan tanya siap kan? Boleh? Okey. Saya tak buka. Okey. Clear? Clear? Nampak clear kan? Tulisan okey. Jangan risau agak kadang-kadang tulisan buruk. Pelajar cikgu tak boleh baca tulisan cikgu. Aduh kacau. Boleh? Teruskan nombor 2 Boleh kita tengok. Soalan nombor 2 pula. Muhammad Ishraq. Nama dah tukar. Hey, patut aku cari mana Ishraq ni. Rupanya lain Okey. Pergi nombor 2 pula. Nik boleh Nik? Nik pun senap ni. Makan ni, makan. Kan cikgu. Ya. Syahid tadi. Syahid tadi, kenapa? Exam? Tak boleh ikut. Dah sikit, letih sikit baru habis. Tadi? Yang soalan 1 ke? Tak apa, tengok balik aslinya. Kalau tengok balik tu boleh lah. Faham. Okey. Tak apa, nanti tengok balik Yang ni follow betul-betul. Soalan nombor 2. Okey. Diberi yang ini kamu tengok soalan dia. Sikit je soalan dia, 5 markah. Sikit je 5 markah. Diberi sin X tolak Y sama dengan 1/4
dan cos X sin Y sama dengan 1/3. Wow. Okay. Cari nilai bagi sin X cos Y. Okay, dia nak apa? Sin X cos Y. Dia nak yang ini dia tak nak satu-satu, dia nak yang ini. Tu kita nak. Ni berapa dia tanya? Okay, fokus dia tu. 5 markah. Yang pertama, ni dia bagi. Bila dia bagi benda ni, apa kita buat? Kita pecah formula ni. Kan? Sin X tolak Y. Formula kita apa? Formula kita adalah sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Dia bagi formula. Tapi kalau tolak, sini pun akan ikut tolak. Itu formula kita. Kita gantikan kat sini, dia akan jadi apa? Sin X, sin cos sin. Cos Y tolak cos X sin Y sama dengan 1/4. Pecahkan. Formula masuk. Apa dia bagi? Cos X sin Y. Cos X sin Y ni, takkan semudah itu soalan ni. 5 markah. Okay. Jadi, sin X cos Y cos X sin Y ni adalah 1/3. Oh Allah, rugi kalau masuk exam soalan ni. Aduh, kan. Sin X cos Y sama dengan 1/4 campur 1/3. Dapat jawapan 3/4, 7/12. Wow. Kalau dapat exam soalan macam ni, senyum keluar. 5 markah ni je. Ni je 5 markah. Selesai. Boleh ni? Boleh ikut? Boleh ikut Ustaz. Boleh formula tu, formula. Kalau kamu tak hafal formula, kamu ambil formula tu, dia bagi dalam exam, letak depan mata bagi senang. Nak tengok mana sesuai guna. Nampak? Kita guna formula betul, cantik. Soalan simple je jadi. 5 markah macam ni memang seronok lah. Okay. Kita pergi seterusnya. Boleh Nombor 3. Okay, nombor 3 pula terus. Ni. Kalau saya laju ke apa, cakap. Saya boleh slow sikit, tak ada masalah. Cuma saya target ni kita dapat buat banyak sikit lah. Final ni. Final. Lama dah kita kat topik ni. Nombor 3. A. Okey, tengok soalan. Nampak? Diberi cosec X sama dengan 1/P. Okey, cosec X sama dengan 1/P. Okey, bagi. Dengan keadaan P ialah pemalar dan X ialah sudut tirus. Oh, bagus. Kalau sudut tirus bagus. Sebab apa? Bila sudut tirus, dia cerita pasal sukuan yang pertama. Ini sukuan pertama, sudut tirus. Semua positif, senang. Okey. Ungkapkan setiap berikut dalam sebutan P. Yes. Apa dia bagi? Cosec. Kalau cosec kita tukar jadi apa? 1/sin. Mula-mula tadi 1/sin. Terbalikkan jadi P. Balikkan, belum terbalik lagi. 1/P. Jadi sin X sama dengan P. Pergi isi kat gambar tu. Sin X sama dengan P. Sini P. Sini 1. P/1. Ni sin adalah P/1. So. Opposite hypotenuse. Opposite hypotenuse. Jadi kat bawah ni pakai Pythagoras theorem. 1 kuasa 2 1 tolak dengan P kuasa 2. Kena ada benda ni dulu, ada benda ni baru boleh jawab soalan. Jadi soalan pertama dia minta apa? Mesti bonus. Sin X. Dah. Siap. Adam, bagi cantik. Ni je jawapan untuk A1. Okey, kemudian 2. Macam soalan tadi je saya rasa. Sin 2X
Sama kan soalan tadi? Formula kita 2 sin X cos X. Dimasukkan. Jawapan kita akan jadi 2 sin X adalah P, cos X adalah punca kuasa 2, 1 tolak P kuasa 2. Okey, buka kurungan. 2P punca kuasa 1 tolak P kuasa 2. Macam soalan nombor 1 ni lebih kurang sama je. Cuma tadi dia pakai nombor 40. 4 markah. Okey. Soalan B. B pun sama lebih kurang. Soalan B. Dia kata selesaikan 2 cos kuasa 2X tolak 3 cos X campur 1 sama dengan kosong. Ya Allah, ni senang je. Dia dah bagi siap-siap kuadratik. Kalau dia bagi kuadratik siap, alhamdulillah, selesai. Senang cerita kita. Dia ambil kalkulator, faktor je. Cos X sama dengan cos X sama dengan. Okey. Ada? Dapat? Berapa sampaian? Dapat? 1 dengan 1/2. 1 dengan 1/2. Okey, dua-dua positif lah. Dua-dua positif cantik lah. Senang sikit kan. Lagipun X sukuan pertama je. X sukuan pertama je. Kita tak buat sukuan lain kan. Sukuan pertama je. Jadi yang ini cos X. Jadi kita hanya ambil apa? Kita ambil apa tadi? Graf. Graf cos. Okey, sepatutnya kat sini cos kita adalah cos 1 adalah kosong dan dengan 360. Okey, tapi dia bagi tahu sini, dia kata apa tadi awal-awal? Dia kata X adalah sudut tirus. X ialah sudut tirus. Ungkapkan setiap berikut dalam sebutan. Oh tak, silap saya. Itu soalan lain. Itu soalan 3A. Waduh, nasib baik tak padam. Jadi kena ambil dua-dua, sorry. Soalan 3B dia kata 0 sampai 360. Tu masalahnya masih ingat soalan A tadi ya. Okey, ini jawapan kita. Yang ini pula cos positif. Cos positif maksudnya sukuan mana? Saya suka tangkap kucing. Kan? Jadi kalau cos positif, yang ini semua dan cos. Yang ini kita ambil. Semua dan cos. Ini formula apa? Ini ambil terus. Ini ambil terus. Ini adalah 360 tolak theta. Kita dapat jawapan kita sini. X sama dengan cos negatif 1, 0.5 dapat 60 darjah. Jadi jawapan kita ambil terus iaitu 60 darjah dan 360 tolak 60, 300. Jadi jawapan kita ada 1, 2, 3, 4. Okey? Cuba tengok, fahamkan dulu sebelum kita pergi soalan nombor 4 seterusnya. Boleh? Ni senang lagi kan? Rasa-rasa macam okey lagi lah soalan ni. Kalau dalam exam pun lebih kurang macam ni lah. Ini kertas 1. Tolak kan? Nombor 4 Nombor 4. Boleh nampak okey? Madam saya hilang lagi. Okey, pergi nombor 4 terus. 4 ada apa Biasanya penyelesaian ni masa last ni lah nak dapat jawapan dia kadang-kadang sangkut. Ingat step dia, tentukan sukuan, masuk. Tentukan sukuan, masuk. Okey. Nombor 4. 2-3 kali buat boleh ni. Follow je 2 kali Diberi sin A sama dengan 3/5. Kemudian cos B sama dengan negatif 7/25. Kamu kalau boleh dalam exam salin semula ni baru nampak. Dia kata apa? A ialah acute angle. A adalah acute. Bahasa Inggeris. Sudut tirus. Sukuan yang pertama. A dekat sukuan pertama. A kan? Jadi opposite hypotenuse. 3
5. Lengkapkan, sini akan jadi yang kita hafal lah 3, 4, 5. Ni senang Okey. B pula dia kata kat situ adalah sudut cakah. Sudut cakah kat mana? Sudut cakah duduk pada sukuan kedua. Kena hafal ni. Sudut tirus sini, sudut cakah sukuan kedua. Sudut cakah sebelah sini. Sebenarnya situ, tapi bila kita nak buat pengiraan, kita kena kira sini lah. Kira sini kejap data kita. Okey. Berapa dia kata? Negatif 7/25. Okey, dia kata 7/25 kita tengok. Cos. Cos 7 bersebelahan hipotenus 25. Sebab tu siapa yang negatif? 7. Sebab apa? Paksi X sebelah kiri. Dia ni yang negatif. Berapa kat sini? Kita pakai kalkulator, Pythagoras theorem. Tapi kalau kamu hafal bagus. 7, 24, 25. 7, 24, 25. Sebab tu sifar Pythagoras theorem kalau hafal dia tolong banyak. Okey? 7, 24, 25. 3, 4, 5. Segitiga dah sedia. Apa-apa soalan boleh jawab dah. Tak ada hal. Cuma kena ready apa? Dekat sini semua positif. Tapi dekat sini apa? Sin sahaja yang positif. Pak, itu kena jaga. Soalan pertama A, dia minta apa? Kod A. Kod A kan? Kod adalah 1/tan. 1/tan. 1/tan maksudnya kat sini kalau tan tuwa. Tan kita hafal, tan sama dengan tuwa, opposite adjacent. Jadi disuruh terbalikkan tan, dia akan jadi apa? Au. Jadi bersebelahan bahagi dengan bertentangan. Untuk siapa? A. Bersebelahan bahagi dengan bertentangan. Jawapan kita apa? 4/3. Itu kod dia kan? Okey. Ataupun kamu boleh cari tan dulu terbalikkan, sama kat cerita dia kan? B. Soalan B dia minta apa? Sin A tambah B. Sin A tambah B. Ini pun dah hafal tadi. Sin A tambah B. Sin cos cosin. Sin cos cosin. Hafal je. Sin A cos B. Sin cos cosin. Cos A sin B. Dia saling tukar tempat saja. Okey, masukkan sin A. Ada tak sin A? 3/5. Yang ni biasanya saya buat macam ni. Saya buat kurungan-kurungan bagi nampak. A 3/5. Cos B kat mana sini? Cos B adalah bersebelahan. Okey, yang saya bagi tadi negatif 7/25. Okey, cos A sini 4/5. Sin B sini 24/25. Ambil kalkulator, selesai. Oi, berapa ni? 3/5 cikgu. 3/5 semua ni? Ya cikgu. Oh, 3/5 je tinggal. Penat tu lebih panjang. Okey. 3/5. Boleh? Cikgu, Senang cikgu. kan? Senang kan? Cikgu. Ya. Dia kalau sudut cakar kan kosong 90/180. Kalau dia tanya sudut refleks pula macam mana cikgu? Okey, bagus soalan tu. Okey, kalau soalan ni tiba-tiba dia bagi macam ni. Ni dah okey saya padam ni. Tunjuk Ini saya padam kejap. Kita tukar kejap. Isyarat kata dia minta apa kata kalau soalan tu dia bagi nombor macam ni juga. Nombor yang sama. Tapi dia tukar ayat sikit je. Dia kata apa? B adalah sudut reflect. Jadi kamu kena balik rumah kan, reflectkan diri sendiri, tengok muhasabah diri. Orang dalam Islam reflect tu muhasabah. Tapi itu jangan akan pergi translate tak, lebih kurang saya beritahu. Okey, reflect kat bawah ni. Nampak? Kat bawah ni. Okey, kat bawah ni antara 3 ataupun 4. Ini namanya sudut reflect. Tapi sifat dia nak apa? Dia kata aku nak yang cos negatif. Pergi cari. Yang mana satu cos negatif? 3 ke 4? Nombor 3. Jadi sini sudut B kita. Macam tu. Nampak? Kita pun masukkan
7/25. Negatif 7/25 sama. Cuma bila kita masukkan kat sini, sini akan jadi negatif 24 sebab Y ke bawah. Lepas tu tak payah fikir dah negatif positif. Kita dapat segitiga ni, negatif dia positif dah siap. Dia dah handle siap dah. Kan? Jejari. Kenapa saya sebut jejari? Sebab benda ni sebenarnya asal dia dalam bulatan. Bulatan unit. Asal dia kan. Okay? Jejari dia sentiasa positif. Kan? Okay. Boleh Syak? Oh, boleh cikgu. Ya. Patutnya tu memang akan sentiasa positif lah cikgu. Yang 25 ni, yang ni jejari dia sentiasa positif. Yang negatif positif yang ni je. Mengikut kedudukan dia. Paksi X, paksi Y macam tu. Ikut kedudukan dia. Okey. Ni kalau dibagi reflect macam ni lah. Lepas tu ikutlah formula apa, pergi ganti-ganti lah. Okey. Kita pergi nombor 5 terus. Nombor 5. Kamu itu exam dah dapat result ke? Belum trial lagi kan? Belum kan? Belum cikgu. Belum. Okey. Belum sempat lagi. Trial ni A+. Bagi dapat A+ nanti ramai sikit tuition dengan saya. Cari kan. Tolong saya sikit. Okey. Kita tengok nombor 5. Okay, nombor 5. Lama tak pakai kertas ni. Selalu saya duduk depan komputer je. Jadi tak payah ni. Soalan nombor 5 kat sini. Diberi bahawa cos X, cos Y. Macam soalan ni? Oh, lain. Macam pernah buat tadi kan? Okey, tak apa. Salin dulu. Cos X, cos Y. Sama dengan P. Lepas tu dia bagi sin X, sin Y. Sama dengan Q. Markah dia 4. Alah, tak banyak lah, 2. A. Ungkapkan setiap yang berikut dalam sebutan P atau Q. Cos kuasa 2 X, cos kuasa 2 Y. Ini cos kuasa 2, faktor kuasa 2 keluar. Dia akan jadi apa? Cos X, cos Y, kuasa 2 gitu je. Kan? Faktor keluar. Jadi jawapan kita akan jadi apa kat sini? Cos sini kan? P kuasa 2. 2 markah. 2 markah je, tak banyak. Itu je. Okay. B. Sama tak cerita dia B? Cuma dia bagi cos. Soalan dia cos X tambah Y. Apa formula cos? Kalau sin tadi kamu hafal, sin cos sin. Dia biasanya sin mesti mula dengan sin. Sin cos sin. Cos sin sin. Sin cos sin, cos sin. Susah cerita dia. Sin cos sin. Cos sin. Kalau lupa tengok depan. Okey. Jadi cos sin. Cos X cos Y. Kan? Sin X, sin Y. Cuma cos ni simbol dia bertukar. Tambah jadi tolak, tolak jadi tambah. Itu cos. Isilah. Apa kita ada? Cos X, cos Y, P. Sin X, sin Y, Q. Dah siap. 2 markah. Soalan macam ni. Tapi kadang-kadang kalau kamu tak tahu, tiba-tiba dalam exam kamu tengok, benda ni susah ni. Tinggal sayang. Dia tak susah. Bila kita dah pernah jumpa soalan, kita buat lagi sekali, tiba-tiba dijavu ke dalam exam, yang tu seronok buat. Okey. Nombor 5. Kita terus pergi nombor 6. Boleh Dapat Okey. Nombor 5. Okey, nombor 6. Nombor 6. Mana nombor 6? Okey. Nombor 6 diberi. Apa diberi kat sini? Tan X sama dengan P. Okey. Dengan keadaan X ialah sudut tirus. Alhamdulillah, soalan pertama saja X. Dan tan maksudnya pertentangan bersebelahan. Opposite adjacent. Tua. Jadi sini akan jadi punca kuasa 2 tambah 1 tambah P kuasa 2. Terbalik pun tak apa. Tambah tak ada masalah. Okey.
Ungkapkan setiap berikut dalam sebutan P. Jadi kita akan dapat jawapan kita A. Dia minta cos negatif X. Sudah. Kat mana? Kat mana? Kat mana? Kat mana cos negatif X? Okey, cos negatif X di sini. Sini sudut negatif X. Sudut negatif X dia mula daripada lawan arah. Sudut negatif kan? Jadi sama panjang tak? Sama. Sebab ni X, ni X, ni semua sama. Sini akan jadi negatif P. Sini akan jadi apa ni? Punca kuasa 2. 1 campur P kuasa 2. Dia minta cos. Kita pun masukkanlah jawapan kita apa? Bersebelahan hypotenuse. Jawapan kita akan dapat 1 per punca kuasa 2, 1 tambah P kuasa 2. Okey? Boleh? Cuma soalan ni saya pernah jumpa dia boleh ubah kepada apa? Dia kata kemudian dia tak nak bentuk macam ni. Bentuk macam ni dia tak nak. Dia suruh apa? Dia kata nisbahkan penyebut. Dia bagi topik cert kejap. Tak ada masalah kamu buat dah. Ni senang aja kan? Okey? Soalan B, dia minta apa? Cot. Cot kuasa 2x. Okey, apa benda cot kuasa 2x? Cot kuasa 2x kita ada formula. Formula dia. Okey, kalau nak buat cot pun tak apa, tak ada masalah. Buat cot pun boleh. Kan? Dia ada formula nak pakai. Kalau nak pakai formula boleh. Nak pakai apa? Tan pun boleh. Kan? Iaitu cot kuasa 2 adalah sama dengan cot tadi apa? 1 per tan. 1 per tan. Jadi tan kita apa? P. Jadi 1 per P. Jadi kalau cot kuasa 2 sama dengan 1 per P kuasa 2. Dapat jawapan 1 per P kuasa 2. Okey? Ini antara soalan-soalan yang macam ni lah masuk exam. Benda markah dia 4. Dia tak adalah gempak sangat soalan. Okey? Boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh kan? Boleh saya nak bagi kamu pula cuba kan. Okey, kamu try ambil masa sikit dalam masa 5 minit. 5 minit cukup kamu try nombor 7. Nombor 7. Okey? Cuba. Ya, soalan nombor 7. Yang tak ada soalan boleh tengok nombor 7. Okey, kita tengok jawapan kita pula macam mana. Kita tengok jawapan kamu kan. Nombor 7. A, dia bagi kat situ cos theta sama dengan Q. Keadaan dia bagi, yang mana theta berada di antara 180 hingga 360. Ini adalah sudut reflect. Tadi adalah sudut reflect kan. Kita tengok kat mana sudut reflect kita. Okey. Kalau kita tengok sini cos kita ni adalah positif. Jadi positif maksudnya cos mana? Sukuan keempat. Sukuan keempat sini. Okey, kita masukkan theta kita kat sini. Cos bersebelahan hypotenuse. Q per dengan 1. Jadi kita akan dapat sini adalah punca kuasa 2. Ni 1 tolak Q kuasa 2 negatif. Ni kat depan ada negatif ni sebab apa? Paksi Y. Okey. Soalan yang pertama dia minta kat situ nombor 1 cos 2 theta. Kita akan pakai yang mana? Kita pakai yang ada cos saja. 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Masuk saja. Terus masuk saja. Kita akan dapat kat situ 2 Q kuasa 2 tolak 1. Selesai. Ni je. Dia bagi bonus ni. Nombor 2. Nombor 2 tengok betul kan. Nombor 2 dia minta cosec. Kan bila dia minta cosec, theta cosec adalah sama dengan 1 per sin theta. Okey, apa sin theta? Sin adalah pertentangan per dengan hypotenuse. Jadi kita masukkan, kita akan dapat 1 per negatif punca kuasa 2, 1 tolak Q kuasa 2.
Negatif ni nak letak kat mana? Kat tengah, kat atas boleh, mana-mana tak kisah. Okey? Dapat? Yang penting dapat. kamu ni segitiga ni bagi betul. Boleh? Oh cikgu, bahagian yang tepi tu yang bahagian tepi tu negatif kan cikgu? Dia macam ni lah. Benda yang kita buat ni, sukuan ni, kita anggap macam satah Cartesian. Ini Y, ni X. Anggapan kita. Nampak? Jadi kalau Y dengan X macam mana? Sini positif. X positif. Y positif, ni Y positif, ni X negatif. Sini Y negatif. Dia ikut macam tu lah. Dia follow. Macam kita punya satah Cartesian. Lepas tu. Oh, faham. Jadi lepas kita siap segitiga, kita tak payah fikir lah sukuan ni siapa positif, siapa negatif, tak payah fikir lah. Sebab kita fikir sekali je, letak, semua boleh jawab. Okay? Boleh B. Soalan B pula, saya buat kat sini Padam sekejap. Padam ni sikit lah. Soalan B kat sini. Yang ni saya baru dapat cikgu. Yang mana? Yang B? Baru saya ingat. Okay. Selesaikan 4 sin X cos X sama dengan negatif punca kuasa 3. Okey. Yang ni saya beritahu kamu tadi kena ingat. Kalau jumpa sin darab cos, satu je cerita dia. Kita kena pakai formula. Formula apa kita pakai? Kita pakai 2 pula. Sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Kita kena pakai yang ini. Dia tak boleh sin dengan cos, kita tak boleh buat apa, tak boleh pecah, tak boleh apa pun tak boleh. Kecuali kalau sebelah sini kosong, tu cerita lain baru boleh pecah. Kalau kosong boleh. Kalau dia bukan kosong tak boleh pecah. Okey? Jadi saya akan tukar, kita nak 2, jadi 4 ni kita pecah jadi 2 kali 2. Jadi yang tinggal 2 sin X cos X kali dengan 2. Sama. Negatif punca kuasa 3, potong 2 ni pergi sebelah. Yang ini akan jadi sin 2X sama dengan negatif punca kuasa 3/2. Ini starting dia. Ini key dia kat sini. Bawah dia dah senang lah. Okay. Bila dah dapat kunci dia, kita dah boleh buat iaitu bila dia bagi 2, jangan ganti ni balik tak. Ada cerita dia ganti. Yang ini kita jadikan dia sekejap sin A kejap. A sama dengan punca kuasa 3/2. Saya tak letak negatif sebab kita dah dapat sudut asas dulu. Jadi sudut asas kita adalah A sama dengan sin negatif 1 punca kuasa 3/2. Dia bagi yang ini sebab kamu akan dapat tepat. Okey, berapa sudut kita dapat ni? Dapat apa? 60. 60 darjah dapat tepat 60 darjah. Jadi kat sini bila kita dah dapat kat sini, baru kita tengok yang asal kita. Kan? Yang asal kita sin kita adalah apa? Sin adalah negatif. Yang asal sin adalah negatif. Baru kita pergi tengok sin negatif mana? Saya suka tengok kartun. Yang mana sin? Sin positif sini, positif sini. Jadi dua-dua ni kita ambil untuk sin negatif. Jadi sudut kita berada pada sukuan ketiga dan sukuan keempat. Apa formula kita kat sini? 180 tambah theta. 360 tolak theta. Kan, berapa theta kita? 60. Yang tu kita cari theta dia. Jadi jawapan kita macam mana? Jawapan kita baru kita pergi buat balik cerita dia. Kan? Berapa? Ni 2x. 2x sama dengan yang pertama. Berapa? 180 tambah dengan 60. Ini yang pertama. Okey, kita akan dapat kat situ 240. Kemudian sebelah dia kita akan dapat berapa? 360 tolak dengan 60. Kita akan dapat jawapan kat sini sama dengan
300. Okey. Sebab 2x dia kena pusing sekali lagi. Dia kena pusing sekali lagi sebab 2x. Dia akan jadi satu lagi 2x sama dengan ambil ni balik 240 campur dengan 360. Dia kena pusing lagi sekali. Sini kita akan dapat 600. Sama juga sini. Ni 300. Kita kena tambah dengan 360. Kita akan dapat jawapan sama dengan 660. Itu kena ingat. Okay. Last sekali baru pergi kira X. Berapa X? X sama dengan 240 bahagi 2. 120. 300 bahagi 2. 150. 600 bahagi 2. 300. 660 bahagi 2 dapat 330. Masa buat jawapan ni bila melibatkan 2x ni yang kadang-kadang ada tertinggal. Okay, cuba tengok. Ada soalan apa? Aku tanya. Boleh? Siapa yang dapat semua tadi? Siapa? Dapat, cikgu. Okey. Boleh Syirah? Boleh, cikgu. Ada sangkut tadi? Tadi sangkut kat mana? Tadi nak dapat idea tu yang sangkut. Oh, mula-mula starting tadi. Kan? Mula kat scene 2x yang tak tahu macam mana nak buat apa. Yang ni key dia ni dapat ni dia terus jalan. Tuk. Kalau kamu ingat yang supuan semua tu tak ada masalah lah. Okay? Safa tu 4 jawapan baru saya ingat macam mana. Dia yang ini yang saya beritahu itu tu yang apa kalau 2x 4 jawapan tu. Okey, kita pergi nombor 8 terus Okey. Nombor 8. Soalan nombor 8. Yang ini best sebab itu yang ni mula-mula kita belajar yang ni dulu itu. Nombor 8, lakar graf. Lakar graf fungsi trigonometri y sama dengan modulus tan x. Untuk x 0 sampai 2 pi maka kita buat penuh lah. Kan? Saya kosong ni. Modulus tarik sini. Graf tan kita kena buat asimtot. Asimtot. 1 asimtot titik. 2 asimtot titik. Itu graf tan. Lepas tu kita bajet tinggi. Bajet tinggi sama tinggi lah lebih kurang. Kamu kalau dalam exam kamu pakai 3 line lah. 3 line. Okay. Jadi saya akan buat pergi dekat asimtot naik. Dia naik, kemudian sepatutnya dia turun. Tapi saya sebab modulus saya tahu dia akan naik. Jadi saya akan buat apa? Putus-putus. Gitu. Yang ini akan naik balik. Lepas tu yang ini akan turun. Sebab bila kita nak buat modulus, dia akan pantulkan. Jadilah graf tan ni graf gunung berapi. Jangan padam yang putus-putus ni. Titik-titik putus-putus jangan padam. Biar aja. Yang penting kamu tulis ni je. Pi 2 pi. X sini y. Ini namanya graf y sama dengan tan x. Boleh? Boleh ikut? Alamak. Saya ingat lah. Saya tengok macam betul je. Kan? Tapi bila tengok straight dia saya ingat. Tak apa lah. Halal lah. Ni gunung berapi dia apa? Ini abang dia, ni adik. Okey? Boleh ni? B seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu graf yang sesuai digunakan untuk menyelesaikan persamaan B. B persamaan dibagi apa? Tan x ada modulus sama dengan x tolak pi kuasa 2.
Okey, jadi apa kita buat kat sini? Gantilah ni dengan y. Y sama dengan x tolak pi kuasa 2. Okey. Yang masalah dia macam mana nak pergi buat graf dan terang ni x tolak pi kuasa 2 ni. Okey. Kamu boleh kembangkan je, kembangkan. Jadi kita kembangkan, kita akan dapat ni x kuasa 2 tolak tak payah kembang pun tak apa. Ini dia dah faktor siap graf kuadratik ni. Dia dah faktor siap dah. Kan? Jadi maksudnya dia hanya kena pada, tak apa, tujuh aja kamu tak faham. X kuasa 2 tolak 2 pi x tambah pi kuasa 2. Bila kamu ambil kalkulator, kamu faktor, kamu akan dapat x sama dengan pi sahaja. Betul? Cuba tengok. Dan graf dia apa? Kuadratik. Kuadratik macam mana? Senyum. Senyum graf dia. Graf kuadratik senyum. Okey, jadi kita akan buat graf kuadratik senyum kat situ. Boleh saya pun akan buat senyum. Jadi dia kena kat ni, dia touch saja. Bila dia kena kuadratik, kalau macam ni, kan? Ini maksudnya graf tu dia hanya menyentuh pasti X di sini. Graf kita graf senyum. Kita pun buat senyum. Senyum. Senyum begitu. Okey. Jadi dia akan kena berapa tempat? 1, 2, 3. Maksudnya jawapan kita 3 penyelesaian. Yang ini jarang jumpa ni graf ni. Jarang jumpa. Selalu kita buat garis lurus je. Ini kuadratik dia bagi. Nampak? Boleh faham ke? Cikgu, macam mana x dapat sama dengan pi, cikgu? X sama dengan pi ni, yang ni. Ya cikgu, yang bawah lah sekali. Ni. Ya cikgu. Itu faktor je, faktor. Oh, faktor kan yang awal-awal punya dia. Ni kuadratik. Bila dia faktor macam ni, senang faktor ni je. Kan? Kalau kita faktor ni maksudnya, bila kita nak faktor, kita kena anggap sebagai dia duduk pada x tolak pi kuasa 2 sama dengan kosong. X sama dengan pi. Itu. Lepas tu kita dapat kosong ni, y kosong. Dia punya faktor adalah berada pada punca, kita panggil. Nama dia punca juga. Punca berada pada paksi X. Lepas tu cikgu tahu dia bentuk kuadratik sebab dia bagi kuasa 2 je lah ke cikgu? Ada kuasa 2 maksudnya kuadratik. Lepas tu senyum ke masam? Senyum. Okey. Jangan kamu tanya cikgu, dia senyum kecil ke besar? Kacau. Itu kacau. Kita buat lebih kurang, lebih cantik dah. Jangan kurus kacau cerita dia. Tapi jawapan takkan lari 3 juga nanti. Boleh? Cuma yang ini jarang jumpa lah. Jadi kalau dalam exam tiba-tiba selalu kita buat gaya lurus senang kan. Tiba-tiba kamu jumpa kuadratik yang pelik macam ni. Okey, kamu tengok kuadratik punya dah nampak idea dia apa nak kena buat. Okey? Kalau tambah macam mana? Kacau kalau tambah ni. Kalau tambah pi. Kalau tambah pi, tambah pi tak kena sebab kalau tambah pi dia duduk belah mana? Dia duduk belah negatif. Sini graf dia senyum macam tu. Dia tak kena. Kan? Dia mesti tolak. Ya. Yang kat tengah tu dia akan dikira 1 je cikgu. 1 je. Sebab dia bersambung ke apa cikgu? Bukan, dia kena sebab benda ni kalau kita tengok betul-betul graf tan ni dia tajam. Dekat tengah ni sebab dia tajam. Sebab bila dia modulus kan, dia akan jadi macam ni tau. Asal dia saya besarkan yang ni kat sini kat titik ni. Okey. Dekat titik tu yang asal dia ada macam ni. Graf tan. Yang ini dia akan pantulkan benda tu. Dia tajam lah. Dia tajam. Dia bukan macam kuadratik, dia tajam. Bila dia tajam, kuadratik kita lalu macam tu je. Dia kena pada, dia seolah-olah
part CX tu adalah tangent bagi dia. Oh, faham cikgu, faham. Boleh eh? Dia Macam- tajam tu. macam tu. Tapi kalau kita nak tepat-tepat susah jugalah cerita dia nak dapat tepat-tepat. Tapi lebih kurang macam ni lah cerita dia. Boleh eh? Okey. Boleh. Tengok nombor 9. Dah habis ke? Paper 1 settle, cantik. Kita pergi pada paper 2. Paper 2 ada benda yang kamu paling tak suka. Itu buktikan, tunjukkan. Proof. Soalan dia. Okey. Tapi yang best dia apa? Markah dia. Markah dia yang best tu. Markah dia banyak. 4 markah. Tengok. Okey, macam mana kita nak buat? Tengok kertas 2 Kertas 2 nombor 1. Buktikan. Kan? Buktikan. Okey. 1 tolak sin X. Kamu bila masuk matrik dia, kadang-kadang soalan ni dia tulis show that je. Kan? Show that. Mana ni? Kamu pun apa benda show that? Buktikan lah. 2, 1 tolak sin X, 1 tambah cos X. Okey. Buktikan standard markah dia 2 je tau. Standard markah dia. Kalau lebih, hati-hati. Memang kacau. Macam soalan ni, 4 markah dia. Kan? Kalau lebih. Kalau lebih macam ni, kita akan gunakan kaedah kiri dan kanan. Ataupun saya panggil dulu sebagai kaedah ada U-turn. Kita kena U-turn. Boleh U-turn balik. Contoh macam ni. Saya tunjuk kan. Okey. Maksudnya dua-dua kita buat. Dua-dua belah. Kita buat dua-dua belah. Okey. Saya cuba sini dulu. Yang ini apa kamu nampak? Ada kuasa 2. Jadi kamu kena kembangkan. Nampak? Sin dengan cos semua tak boleh buat apa. Sin dengan cos memang tak boleh tukar apa-apa pun tak boleh tukar dengan dia. Ni tak boleh tukar. Okay? Jadi kalau nak kembang kuasa 2 ni jenuh lah cerita dia. Betul? Jadi kita try belah sini dulu. Ini kita tahu nak kembang macam mana ni nampak. Ni tahu kembang. Yang ini sebab 1 tolak 1 tambah ni kita boleh kembang. Jadi 2 stay dulu. Saya kembang ni dulu. Dia akan jadi 1 campur cos X. Kemudian tolak sin X. Kemudian tolak dengan sin X cos X. Ini kita try je. Okey. Lepas tu saya masuk ni. Sini 2 tu kalau kita nak masuk 2 pun tak ada masalah. Boleh. Kan? Okey. Ni kita masuk 2 campur 2 cos X tolak 2 sin X tolak 2 sin X cos X. Ini kita cuba-cuba je, try. Apa yang kita boleh buat, kita cuba. Okey? Sampai sini, kita pergi buat belah sini pula. Kan? Belah sini kita kena kembangkan kuasa 2 ni. Kuasa 2 ni yang kacau ni, bila kamu nak kembangkan ada 3 orang. Okey? Ada 3 orang. Kan? Tak ada masalah. Kita buat pelan-pelan je. Ni 1 tolak sin X campur cos X. Yang ni 1 tolak sin X campur cos X. Saya kembang ni sama. Ni darab ni, darab ni, darab ni. Sama kaedah dia. Jadi banyak nanti. Tapi kita susun dalam bentuk lazim. Ni darab ni. Dia akan jadi 1 tolak sin X campur dengan cos X. Okey. Yang ini pula pergi ni. Ni darab dengan ni. Dia akan jadi tolak sin X. Nampak saya bersusun ke mana? Saya susun ke bawah. Tolak sin X. Yang ini dia akan jadi tambah sin cos 2X. Okey. Pergi belakang. Dia akan jadi tolak sin X cos X. Dia ada 3, 3, 3 dia akan jadi. Lepas tu yang belakang pula. Belakang akan pergi darab ni. Maksudnya dia akan jadi tambah cos X. Okey, yang ini darab tengah dia akan jadi tolak sin X cos X. Okey, yang ini darab belakang. Dia akan jadi tambah
cos kuasa 2x. Korang faham tak apa saya cerita ni? Tengah buat. Boleh? Expand je. Tak ada masalah. Lepas expand, baru kita tengok formula apa yang ada, nampak? Yang kita cam kat sini adalah 1. 1 je. Dia seorang je kan? 1. Betul 1. Okey. Tolak sin, tolak sin, tolak sin, tolak sin, tolak sin, tolak 2 sin x. Nampak? Cantik. Dia dah kena tu. Tambah cos, tambah cos. 2 cos x. Okey, kemudian di situ saya lupa letak sama dengan mana? Sampai sini dah. Sin kuasa 2 campur cos kuasa 2. Sin kuasa 2 campur cos kuasa 2 adalah identiti campur 1. Okey. Negatif sin cos dengan negatif sin cos akan jadi negatif 2 sin cos. Dah dapat dah ni. Ni dah dapat dah. 1 campur 1, 2. Dah dapat. Okey, dah sama dah. Dia dah sama nampak? Kita dah dapat benda yang sama dah. Okey. Bila dah dapat benda yang sama, seterusnya macam mana? Okey. Kita padam yang ini. Sebab dia dah sama, kita padam ni. So, padam. Lepas kita padam apa? Kita ambil yang ini, salin sini. Ambil yang ini, salin sini. Akan jadi 2. Tak payah tengok dah ni. Dia memang sama. 1 campur cos x tolak sin x tolak dengan sin x cos x. Nampak? Lepas tu kita padam ni habis. Dia tak boleh buat dua-dua belah sebenarnya. Lepas tu kita panggil U-turn. Kita buat dua-dua belah, lepas tu kita padam. Sekarang yang tinggal apa? Yang tu. Salin bawah dia. 1 tolak sin x. 1 campur cos x. Terbukti. Dia expand. Dia sebenarnya algebra je. Tak ada cos mana. Tak ada trigo mana pun. Trigo hanya kat mana kita jumpa trigo tadi. Trigo sin cos 2 campur cos 2. Itu je trigonometri. Yang lain algebra banyak. Okey. Cuba perhatikan. Boleh faham ke? Terus. Yang ini yang penting ni, yang panjang. Ni panjang sebenarnya sebab 3 jumpa 3. Memang panjang. Boleh? Tengah salin ni. Boleh faham ke? Okey? Boleh cikgu. Tengok Okey. cikgu buat, faham lah. Cuma kalau dalam exam kalau kamu blank tiba-tiba sangkut macam ni, sama kaedah dia. Kamu cuba buat dua-dua belah. Gunakan algebra saja. Kalau pecahan gunakan pengetahuan kamu dalam pecahan. Bila nampak dia tak banyak kali tukar formula tau. Formula kadang-kadang pakai sekali dua je. Dia jarang pakai formula banyak kali. Yang banyak maka kadang mengelirukan tu bila melibatkan algebra, siapa darab siapa macam ni. Kamu tak belajar 3 darab 3. Itu yang kacau kat situ kan. Okey. Soalan ni ada kaitan tak? Check jap. Okey, tak ada. Dia kadang-kadang soalan A dengan B ada kaitan ke petas 2 ni. Tengok situ. Kita tengok soalan B pula, nombor 1B. 6 markah. Jadi kalau 10 markah, kalau dapat yang
Kalau A tu sangkut, buatlah takat mana boleh. Kau expand je asalkan dapat markah. Tak penuh pun tak apa. Sebab B insya-Allah boleh buat sebab dia 6 markah. So, walaupun 6 markah, pada paksi yang berasingan, lakarkan graf berikut. So, lakarkan graf aja. Paksi berasingan. Y sama dengan sin X. Cantik modulo. Paksi yang berasingan jangan lupa. Okey. Buat biasa dulu. Modulus ingat yang negatif nanti kita akan putus-putus. Berapa? Satu je. Satu. Pantulkan. Terus jangan lupa semua kena letak. Sini kena letak 1, 0. Sini kena letak negatif 1. Sini kena letak 2 pi. Sini kena letak pi. Wajib letak. Okey. Ini paksi Y. Ini paksi X. Dia simple lah. Dia bagi soalan macam ni. Okey. Lepas tu dia bagi apa? Tolak 1. Tolak 1. Sebab dia nak sin tolak 1. Okey. Walaupun dia suruh buat berasingan, kita buat dulu paksi dia. Okey. Cuma kita kena ingat. Kita dah belajar, saya ajar kamu kalau tolak 1 sini, maksudnya paksi ni akan jadi tolak 1. Nampak? Paksi ni akan jadi tolak 1. Dia akan jadi apa? Tolak 1. Sini akan jadi negatif 2. Sini akan jadi negatif 1. Sini akan jadi 0. Nampak? Jadi graf kita yang ini, dia punya paksi prinsipal dia sekarang berada pada negatif 1. Jadi saya akan buat sini paksi prinsipal kita. Paksi prinsipal. Okey, graf kita macam mana? Macam ni. Betul dia. Sama. Dah. Kan? Okey. Sekarang sini akan jadi 0, negatif 1. Itu saja. Y. Okey, cuma bila yang ini 0, 2 pi kita dekat paksi, dekat 0 jangan buat kat ni pula, 2 pi. Pi kat sini. Nampak? Selalunya soalan ni kita buat, saya ajar kamu buat dapat paksi yang sama. Tapi yang ini dia kata pada paksi yang berasingan. Nampak? Boleh faham ke? Apa maksud dia? Oh, tak tulis nama pula dia. Y sama dengan modulus sin X tolak 1. Graf ni tolak 1. Maksudnya principal axis. Kita panggil ni principal axis. Kalau ini plus minus ni dia principal axis dia. Kalau ni 0, 0. Plus 0. Yang ini minus 1. Dia akan duduk dekat minus 1. Okey, Syah. 3 markah, 3 markah. Oh, yang ni best. Cikgu, kira yang ni kita buat 2 kali ya cikgu. Buat 2 kali sebab dia suruh buat 2 kali. Tapi kita berdasarkan yang inilah. Tolak ni berdasarkan yang ini je. Kamu pakai pensel boleh. Kamu tukar ni, kamu dapat gambaran dia. Kadang-kadang soalan ni dia kata pantulkan pada paksi Y, pantulkan pada paksi X. Yang susah kalau dia kata pantul, lepas pantul dia akan kena paksi X. Macam mana? Mana nak bagi tahu cerita dia? Susah agak kan? Boleh okey? Ini dulu. Pergi nombor 3 nombor 3 pula. Jauh betul nak pergi. Nombor 2. Okey. Tengok soalan nombor 2 kat situ. Sepadam ni Okey, soalan nombor 2 kita. A, buktikan 4 markah bukti dia baik punya. Buktikan sin X. Sapuan tengah buat bukti ke tu? Dapat Sapuan bukti? Belum lagi tengok buat. Sama dengan sec X tolak cosec X. Okey, cantik.
Sama macam ni. Kamu expand. Kamu jangan fikir trigo lagi. Jangan fikir trigo. Bila fikir trigo tak jawab soalan ni. Tinggal terus. Kita expand apa patut. Expand je. Okay. First kali saya akan nampak. Sini sin, sini cos. Sini tan, sini cot. Tapi sini hanya ada sec cosec je. Kan? Bila sec cosec je maksudnya. Kalau kita kembang pun. Kita kembang macam biasa dulu. Kita akan dapat apa? Sin X. Tan X. Kemudian campur dengan sin X, cot X. Lepas itu tolak dengan cos X, tan X. Weh, ni senang soalan ni. Tolak dengan cos X, cot X. Okey? Fui, panjang. Tapi sebab sini sec dengan cos ni dia hanya melibatkan sec dengan cos dan sin dengan cos asal dia. Ni tan ni kita akan tukar. Tan dengan cot ni semua ni kita akan tukar kepada sin dan cos. Jadi sin X, tan akan tukar jadi sin per cos. Campur dengan sin X, cot adalah apa? Cos per sin. Cos per sin. Okey. Yang ini tolak dengan cos X tan sin per cos. Yang ini tolak dengan cos X cot cos per sin. Yang ni kau nampak mati ada siapa mati? Mati siapa mati? Si mati. Ni mati. Okey. Mati yang ni tinggal apa? Yang ini akan jadi sin kuasa 2x per dengan cos x. Okey. Campur dengan cos x tolak dengan sin x ini tolak dengan cos kuasa 2x per dengan sin x. Okey. Samakan pembawah. Samakan pembawah. Bila kita samakan pembawah maksudnya kita darab dengan cos dulu semua. Darab dengan cos semua dulu. Saya tengok samakan pembawah sin cos. Betul ni. Try Saya cuba samakan bawah. Kita akan jadi semua kena darab dengan cos dan sin. Ni kita darab dengan sin. Kejap. Betul ke? Macam mana sangkut tak samakan bawah ni? Tulis dulu lah. Bawah dia akan jadi cos sin. Okey, yang ini tak cukup sin, darab dengan sin. Okey, akan jadi sin kuasa 3x. Yang ini dua-dua ada, darab cos darab sin. Campur dengan cos kuasa 2x sin. Yang ini dua-dua tak ada. Darab sin darab cos. Sin darab cos dia akan jadi sin kuasa 2x cos x. Yang ini kita darab cos saja. Betul ke? Ya. Okey, dapat ni. Ya, saya cuba Lepas tu faktor. Ni faktor
faktor dia yang ni. Saya akan faktorkan dengan yang ni, susun. Sin kuasa 3x tolak sin kuasa 2x cos x. Lepas tu yang ini dengan yang ni, tambah dengan cos kuasa 2x sin x tolak cos kuasa 3x. Saya susun. Cos x sin x. 4 markah, jenuh. Okey, faktor. Yang ni kita boleh faktor sin kuasa 2. Boleh faktor sin kuasa 2. Sin dapat balik. Dapat balik lah. Kan? Kat mana saya salah ni? Okey, silap. Dia jadi panjang ni. Tak habis ni. Tak muat. Mana boleh panjang kan? 4 markah je. Saya silap. Kembali kepada asal balik. Nah, ni betul. Ada silap ni. Bila dah panjang tak dapat ni. Dia ada silap. Okey. Saya tak nak tukar tan. Saya terus buat sin x tan x. Salah marker. Okey, campur dengan ni. Sin x. Cot tu saya tukar per tan. Cot tu akan jadi per tan. Pendek sikit. Ini akan jadi cos x tan x. Sini akan jadi tolak dengan cos x per tan. Baru pendek. Jadi kita kena hanya perlu buat samakan pembawah tan sahaja. Sama pembawah tan saja. Jadi saya akan per dengan tan. Ini dia akan jadi kat sini. Darab dengan tan akan jadi sin x tan kuasa 2 campur sin x. Yang ini akan jadi tolak cos x tan kuasa 2 tolak dengan cos x. Okey, lepas tu susun balik. Dia akan susun silang sebenarnya. Dia akan susun silang. Jadi tan kuasa 2 ni boleh faktor nanti. Dia boleh faktor. Jadi saya akan Kenapa per tan lagi? Bukan kalau dah darab tan tak ada tan kat bawah. Mana? Kan cikgu buat per tan. Bukan kalau darab tan semua tan tak ada. Kita samakan pembawah ni. Maksudnya saya darabkan dengan tan. Iyalah. Ni kalau bahagi dengan tan baru sampai bawah cikgu. Sekejap. Oh tak, ni yang ini. Yang ini saya darab yang ini dengan tan per tan. Yang ini pun saya darab dengan tan per tan. Yang ini saya tak usik sebab tu dia per tan. Dia ada lagi, dia tak hilang per tan tu. Kita samakan pembawah saja. Okey. Boleh Sapuan? Boleh cikgu. Kamu dah dapat ke? Belum. Angkut kat mana ni? Biasanya dia akan jadi cross ni. Kuasa 2 akan jumpa dengan kuasa 2. Jadi kat situ dia akan jadi sin x dengan tan kuasa 2 tolak cos x dengan tan kuasa 2 campur sin x tolak cos x. Sini per tan. Tan kuasa 2x. Wish, dahsyat soalan ni. Sin x tolak cos x.
campur sin X tolak cos X. Oh, dia suruh kita pusing-pusing. Jadi kita dah dapat ni. Sin X tolak cos X dapat balik lah. Sin X tolak cos X. Saya rasa silap lah kat mana lah. Tak perasan ni. Kalau dalam skema, cikgu dia just tukar yang bracket belakang tu tadi kepada sin over cos, cot cos over sin. Tukar yang belakang je. Oh, yelah. Dia try. Dia tak expand kan? Tak. Dia tak expand. Aduh, bila expand jadi pelik ni. Dia bagi tahu dia ini sin X tolak cos X. Sini ditukar ni je. Terus jadi sin X cos X campur cos X per sin X. Yalah, nanti dia mati dia ni dah. Ya, Yang ini samakan akan jadi 1. Betul lah. Sin cos 2X campur cos 2X. Darat silang per dengan sin X cos X. Sini akan jadi sin X tolak cos X. Okey. Yang ini sin campur cos 1. Jadi akan jadi kat situ sin X tolak cos X per dengan sin X cos X. Baru dapat. Aduh. Pusing silang saya buat tadi. Saya baik ada jawapan belakang. Okey. Yang ni tambah dengan darab dia boleh pecah tau. Dia akan jadi macam ni. Sin X per dengan sin X cos X tolak dengan cos X per dengan sin X cos X. Susah ni. Ini susah. Jadi kita boleh potong sin tinggal 1. Cos potong cos tinggal 1. Ini jawapan kita. 1 per cos adalah sec. Tolak 1 per sin adalah cosec. Saya baik betul. Oh, saya pergi expand tadi silap lah. Sorry. Kan? Expand tu satu kesilapan. Jadi panjang sangat. Cikgu yang sin cos 2x plus cos 2x tu cikgu ganti 1 cikgu. Ni jadi 1. Sebab tu saya bila ni 1, ni masuk kan? Ni masuk. Jadi macam ni. Oh. Lepas tu okey, faham. Yang ni pecah dia. Ini kita pakai formula A tolak B per dengan AB kan? Ni formula ni. Kan? Yang ni dia akan jadi A per AB tolak B per AB. Ni akan jadi yang tinggal 1 per B tolak 1 per A. Ni algebra biasalah kita. Yang ini dalam bentuk trigo. Tapi yang ini memang soalan yang mencabar lah kan. Dahsyat. Okey. Ni kalau masuk exam lah soalan ni. Rasa kamu je reti buat ni. Situ kalau ingat lah. Ingat macam mana. Ingat. Jadi kalau jumpa sin cos dengan tan cot, kita pecah tan cot saja kan. Jangan usik. Kalau jangan expand sin dengan cos. Panjang lebar menjadi cerita dia. Okey, boleh Okey. Apa dia kita masuk terus nombor 2B kan. Tengok. Dah sampai dah ni? Boleh? Boleh cikgu. Ada yang salin semua saya tulis. Termasuk salah 2 kali. Saya. Salin semua. Yang salah 2 kali salin juga. Panjang. Betul. Aduh, sorry. Yang mana salin tu minta maaf. Nampak macam mana kan? Okey, B. Nombor 2B. Dia bagi satu graf kat situ. Kan? Tapi principal axis dia dekat negatif 1. Ni kita panggil principal axis. Tapi graf dia graf sin lah. Graf sin. Principal axis sini akan jadi 1. Sini akan jadi pi.
Dia bagi pi saja. Yang ini pi per 2 sini. Okey. -3. Okey. Jadi kat sini soalan dia. Yang pertama, dia bagi graf menunjukkan Y sama dengan H sin KX campur P. Okey, antara semua ni yang senang nak dapat. Amplitude dulu. H. Amplitude. H sama dengan amplitude maksudnya apa? Ni, anjakan. Daripada principal axis pergi maksimum. Apa? 2. H sama dengan 2. Sini amplitude. H kan? Okey. Kemudian K. K adalah kita punya frekuensi. Kan? Frekuensi. Okey, dia pi ni period. Pi ni sampai period. Kan? Period dia betul kan? Frekuensi. Okey. Ni. Jadi kita akan ambil dia kat sini sepatutnya kalau pi, kalau penuh dia adalah 2 pi. Dia akan dapat 2 graf lah. Kan? Tapi dia ada formula color. Dia bagi color kamu. Benda ni bagi color kan. Satu graf, kat mana satu graf tu berhenti? Itu kita panggil dia color. Okey? Kalau frekuensi dia maksudnya formula kita color sama dengan 2 pi bahagi dengan frekuensi. Jadi kita nak cari ni apa? Frekuensi. Jadi frekuensi sama dengan 2 pi per dengan color. Color bahasa Inggeris panggil period. Okey, ini formula ni. Formula dengan cara formula. Satu lagi tapi saya ajar kamu saya tak pakai formula. Kita pakai satu graf penuh berapa kali? Frekuensi terus. Okey? Jadi kalau graf penuh sampai 2 pi. 2 pi maksudnya 1, 2. Maksudnya frekuensi kita 2. Dia faham dua-dua? Dapat K sama dengan 2 juga. P. P adalah principal axis. Tadi kita sebut. P adalah principal axis. Ni datang beruk ni. Jadi P sama dengan -1. P adalah paksi prinsipal. Bahasa Melayu dia tak tahu apa. Lebih kuranglah paksi dia. Principal axis. Cikgu. Ya. Cikgu ambil apa color je 2 tu sebab dia tak habis lagi ke apa cikgu? Dia sebab sepatutnya graf kita ni sepatutnya dia mesti lukis sampai 2 pi. Kan? Nampak? Tapi sampai pi dia baru 1. Sampai 2 pi dia kena 1 lagi. Nampak? Itu kita dapat. Tapi formula dia sebenarnya macam tadi saya cakap, frekuensi sama dengan 2 pi per dengan dia punya apa? Period. Kalau jadi kalau kita pi tadi 2 pi per pi dapat 2. Frekuensi dia 2. Frekuensi adalah berapa X. Berapa X itu maksudnya frekuensi. Berapa graf nak kena lukis. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Boleh? Dia yang susah bila tiba-tiba kat sini dia bagi pi per 2 ke pi per 3. Kena pakai formula lah. Tenang. Kita nak teka-teka kadang-kadang tak dapat, tak nampak. Okey. Kemudian dia bagi nombor 2. Seterusnya cari bilangan penyelesaian bagi sin kx sama dengan x per hx h pi tolak p per h. Sebenarnya kita tengok dekat persamaan kita. Di persamaan kita nak apa? Kita nak h sin kx campur p. Itu kita nak. Kita nak jadikan benda tu lah. Jadi sini ada sin kx cantik dah ada. Belum ada h. Darab semua dengan h. Kita akan dapat h sin kx sama dengan x per pi tolak p. Sekarang kita nak apa pula? Nak h sin kx campur p. Pindah p. H sin kx campur p.
sama dengan X per pi. Ini Y. Dapatlah persamaan kita adalah Y sama dengan X per pi. Dah boleh buat garis lurus. Ada garis lurus ni. Okey, macam mana garis lurus? Kita buat 6 kotak. X dengan Y. Bila X kosong, Y pun kosong. Bila X pi, Y akan dapat 1. Pergi plot. Plot kat mana? 0, 0, pi 1. Sambung. So, jawapan kita akan jadi 2 penyelesaian. Boleh? Okey. Ini macam soalan linear law. Macam ni kat linear law kan kita samakan paksi Y dia. Samakan Y sampai dapat. Lebih kurang. Okey. Nick, waras lagi? Okey ke? Tadi ke lah. Pelan ni, pelan. Tak apa, sebab tu saya rasa macam kelas online ni bagus ni satu je. Kalau kamu lupa, kamu boleh tengok semula. Itu je. Kan? Kalau tidak jenuh ingat tu. Dulu kita ingat, bayangkan kamu pergi sekolah nak buat homework. Cikgu ajar apa dia? Jenuh ingat. Tapi ada recording, alhamdulillah. Okey. Kita terus pergi nombor 3. Nombor 3. Tengok balik, cuba buat, tapi soalan dia memanglah agak mencabar dan ada yang mengerikan. Mengerikan tu perkataan. Tengok nombor 3. Wow. Nombor 3. Saya rasa Ishraq tengok soalan ni terus ngeri. Takut tak Ishraq tengok soalan? Ni kalau jumpa dalam exam, saya selak muka surat sebelah terus cikgu. Jangan risau, cuba tengok markah dia berapa. 3. 10. Oh. Apa maksud 10? 10. Kalau 10 markah macam mana? Apa maksud dia? Dia A dengan B tu ada yang tak sama kan cikgu, dia tak ada terkait. 10 maksudnya dia duduk dalam bahagian B atau bahagian C, tapi bahagian B lah. Jadi jangan risaulah kalau 10 markah sebab dia duduk bahagian B. Bila dia duduk bahagian B, maksud dia apa? Pilihan. Pilihan. Bahagian A cikgu. Kalau bahagian A markah dia tak cukup. Dia tak cukup 10. Oh. Dia tak ada 10 markah bahagian A. Ni kalau macam ni lah cikgu, saya pilih pembezaan cikgu. Ni. Pilih yang ni. Serius dia bagi tahu. Pilih. Takut apa ni? Nasib lah. Kan? Dapat yang ni, cerita dia, kita pergi buat macam mana? Kita kalau ni contoh ni saya ajar kamu. Soalan ni pelik kan? Tengok, gila lah soalan ni. Macam mana nak buat ni? Jam ni. Kan? Okey, berapa markah? Berapa markah? 3. 3. Kamu buat 3 sama dengan 1, 2, 3. Sama saiz 1, 2, 3. Sebab apa? Kita bagi direct 3 tempat je. Nasib lah. Siapa suruh bagi soalan susah? Okey. Lepas tu kita tengok. Apa kita boleh buat kat sini? Saya nampak 1 per chord. Ada tak formula 1 per chord? 1 per chord maksudnya apa? Cosec. Cosec cos 2x. Dia boleh tengokkan formula. Sama dengan 1 campur chord. Nampak? Jom kita ganti. Ganti je. Ni 3 step je. 3 step. Kalau 3 markah, kalau 4 markah yang susah sebenarnya. 4 markah susah sikit. 4 markah boleh jadi panjang. Ini adalah cosec. Cosec cos 2x. Per dengan cos. Okey. Nampak? Seterusnya apa? Seterusnya sin darab dengan cosec. Bukan. Cosec ni apa? Cosec adalah 1 per sin. Okey, kita masukkan. Ni tak ada. Per dengan cos 2x, sin cos 2x. Kenapa? Cosec tukar jadi 1 per sin. Mampus.
Yang tinggal apa? 1 per cos. 1 per cos apa? Sec. Biasa je dia 3 markah macam ni. 3 markah. Kalau 2 markah 2 je. Kalau 4 dah, sebab tu kalau 4 tadi saya pelan-pelan tengok. Kalau 4 yang kacau. Dah siap. Okay. Tapi kalau kamu tak nampak, contoh kamu ganti sini, lepas tu ganti sini, tak nampak. Ambil jawapan dia letak je, terbukti. Letak je. Markah 3. Dia nak bagi 2 ke bagi 1 ke ambil je. Boleh? Boleh faham ke? Serak? Okay. Dia yang sin yang duduk dekat bawah tu, dia sebab 1 per sin ya cikgu. Cosec. Cosec Okey. adalah 1 per sin. Kita tukar sini. Oh, tak apa ke cikgu, letak dia terus kat bawah tu. Boleh. Takkan nak tukar banyak kali. Boleh. Oh. Baik. Tapi kalau nak tambah jalan kerja boleh tak? Tapi sebab saya dah letak jalan kerja sebab 3 markah, saya dah letak 3. Maksudnya biasanya 3 markah dia 1, 2, 3 baru dapat jawapan ataupun 1, 2 dapat jawapan tu. Nice. Ikut dah. Kalau kamu buat jalan kerja lebih sikit, dia lebih sikit. Set kat sini, dia lebih sikit. Okay. Lakaran graf senang. Jadi kita buatkan padam ni. Padam. Lakaran graf saya rasa kamu boleh buat. B1 kan. Okay, tengok. Lakarkan graf Y sama dengan 2 cos X tambah 1. Ini kamu dah nampak dah idea. Ini kamu dah tahu dah. Ini adalah paksi prinsipal kita. Jadi kita bila ada paksi prinsipal, kita akan pakai pensel dulu lebih kurang. Kamu pakai pensel dulu lebih kurang. Kita akan buat apa? Graf cos. Frekuensi 1 saja. Graf cos. Graf cos sudah. Cukup. Berapa tinggi dia? 2. Jadi kalau 2 biasanya saya ajar kamu kena buat 2 line lah. 2 line. Sini 2. Sini 1, sini kosong. Negatif 1, sini negatif 2. Okey. Kemudian baru kita tukar paksi prinsipal. Tambah 1. Sini akan jadi 3. Sini akan jadi 2. Sini akan jadi 1. Sini akan jadi kosong. Sini akan jadi negatif 1. Okey. Jadi paksi kita dah tukar kat sini. Manakala paksi prinsipal, kita jadikan dia putus-putus. Turunkan. 2 pi. Naik sini. Pi. Siap graf. Ini kita panggil dia graf. 2 cos X tambah 1. Ada anjakan kat situ kan. Okey. 3 markah dia bagi. 3 markah. Senang cepat pada buat tadi. Lepas tu persamaan kat bawah dia bagi 2 per dengan sec X campur 2 sama dengan negatif X per dengan pi campur 2. Okey, yang kita nak apa? Ni. Kita nak tu dulu kan. Jadi saya nampak mula-mula sekali kat situ asal campur 2 ni. Lihat campur 2 ni. Campur 2. Betul ke dia bagi campur 2? Campur 2. Padam dulu. Padam dulu. Kita nak ni. Kan? Saya padam ni dulu. Campur 2. Okey. Mungkin dia faktor kot. Sec tukar jadi cos. Ini akan jadi 2 cos X campur 2 sama dengan negatif X per pi campur 2. Kan? Lepas tu dia nak campur 1. Campur 1 maksudnya tolak 1, tolak 1. Okey. Dapat dah Y. Y sama dengan negatif X per pi campur 1 buat 6 kotak.
Kalau X kosong, Y akan dapat 1. Okay, kalau 2 pi, 2 pi maksudnya 2 pi bahagi pi dapat negatif 2. Negatif 2 campur 1, negatif 1. Pergi plot. 0, 1, 2 pi negatif 1. Sini. Gariskan terus. Dapat jawapan 1, 2. 2 penyelesaian. Okey. Tengok dulu. Boleh faham tak? Cikgu yang 2 per sec tu cikgu buat 2 darab 1 per cos kan cikgu. 2 darab dan bukan. 2 bahagi dengan 1 per cos. Dia kalau sec kan kita 2 per dengan 1 per cos. Nampak? Sec ada 1 per cos. Jadi benda ni kita terbalikkan naik lah. Naik atas terbalikkan je. Kan ataupun lagi ni tak faham. Tak pening. Kamu buat macam ni senang. 2 1 per sec. Kena letak dalam kotak. Kan? 1 per sec maksudnya apa? Cos. Sebab apa? Cos sec adalah terbalikkan cos. Sec adalah 1 per cos. Terbalikkan cos. Jadi kita boleh tukar tempat. Cos sama dengan 1 per sec. Cos sama dengan 1 per sec. Sec 1 per cos. Macam tu. Dua-dua ni tukar tempat. Saling inverse menginverse antara satu sama lain. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Sempat saya tunjuk satu lagi soalan. Sekejap saya ambil ya. Nombor 4. Wow, 4 markah bukti. Tak apa, kita cuba. Kita cuba. Bukti 4 markah memang menakutkan. Kalau 4 markah. Kita try. Siapa yang tengah try tu? Dah 2 kali dia tengok jawapan belakang tu. Siapa kan? Betul? Saya masih suka. Nombor A1. Okey, soalan nombor 4 kejap. Ambil. Okey, tak apa. Kita cuba curi markah ni. Kita buat cuba curi markah iaitu 6 cos X campur 45 darjah cos X tolak 45 darjah sama dengan 3 cos 2X. Okay, jadi kali ni kita akan cuba curi markah. Berapa markah? 4. Wow. Kita try teknik tadi tengok. Kalau 4 markah, kita try. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kan. Jadi yang pertama, kita boleh pecah ni. Cos sin sin. Cos sin sin. Dia akan jadi 6 dengan usik kan. Cos X cos 45. Tolak cos jadi tolak, campur jadi tolak kan. Lepas tu sin X sin 45. Okey, yang ini dengan cos sin sin, cos X cos 45 campur sin X sin 45. Okey, berkurang. Jadi kita akan nampak kat sini, kamu nampak ni. Ni dah jadi tambah tolak dengan tambah benda yang sama. Jadi kita boleh apply formula untuk A tolak B. A tambah B sama dengan A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kita boleh apply formula ni kat sini. Nampak ni? Ni sama. Ni sama. Kan? Cuma seorang tambah, seorang tolak. Jadi bila kita apply formula ni, dia terus jadi apa? Kuasa 2 ni dengan kuasa 2 ni. Dia terus jadi 6 cos kuasa 2 X cos kuasa 2 45 tolak sin kuasa 2 X sin kuasa 2 45 itu.
Okey. Dapat kat sini, jadi kat sini seterusnya nak dapat ni cos. Cos 45 dengan sin 45 adalah sama. Oh, yang tu yang tak perasan tu. Okey, kita tengok 45 darjah. Cuba kamu tekan kalkulator. Ni sama ni. Ni adalah benda yang sama. Okey. Tekan kalkulator untuk sin 45. Sebab bila 45 darjah, 45 darjah, nampak? Kan? Kalau 45 darjah, formula kita kena hafal adalah tan 45 sama dengan 1. Tan 45 adalah 1. Itu kena hafal. Jadi, 1, sini akan jadi punca kuasa 2. Ni kalau kita guna ni senang tuan, gantikan. Jadi kalau sin 1 per sin 45 sama dengan 1 per sek 2. Cos pun sama. Cos 45 sama dengan 1 per sek 2 juga. 45 darjah benda ni sama. Dua-duanya akan jadi 1 per sek 2. Bila kita kuasa 2 kan, dia akan jadi kuasa 2, kuasa 2. Yang ni pun akan jadi kuasa 2. Jadi dia akan jadi apa? 1 per 2. Jadi kat sini kita boleh keluarkan 1 per 2. Yang tinggal apa? Cos kuasa 2x, sin kuasa 2x. Dah siap. Ini dapat 3. Ni cos kuasa 2 tolak sin kuasa 2 adalah cos 2x. Dah terbukti. Betul-betul tadi saya kira 4 tu. Boleh? Cuma yang ini ya, tadi mula-mula sangkut juga saya nak dapat benda ni. Baru teringat. Kalau 45 maksudnya sama. Sin dengan cos nilai dia sama. Kalau 45 darjah. Sebab tu dia bagi 45 darjah. Ya, cikgu, macam mana cik 6 tu jadi 1 per 2 cikgu? 1 per 2 keluar. Yang ini cos ni saya tukarkan jadi 1 per 2. Sin pun tukarkan jadi 1 per 2. Faktorkan keluar. Sebab ni kat sini. Boleh? Nampak Isyak? Oh, nampak. Saya keliru yang formula cos 2A dengan tu. Sin 2A. Cos 2. Okay. Bukan sin 2A, yang identity tu. Saya keliru je tadi. Boleh tengok. Okay. Kita pergi terus sikit lagi. Dapat Sapan? Boleh? Boleh. Pergi nombor 42. Nombor 2 Okay. Nombor 42 ni A2 dia ada kaitan dengan B. Sebab tu soalan ni kalau kamu sangkut dekat A ni kamu hentam ambil pergi buat B terus. Sebab dia ada kaitan nombor 2 ni. Sebab kamu tengok dia ulang balik benda yang sama kat atas tu. Dia bagi kat situ selesaikan. Selesaikan menatang semua ni sama dengan 3/4. Kita tak payah ambil ramai-ramai, kita ambil yang ni. Tukarkan jadi 3 cos 2x sama dengan 3/4. Jadi cos 2x sama dengan 1/4 gitu. Nampak? Itu trik dia lah. Sebab dia dah bagi atas ni. Ini formula sebenarnya. Sebab dia bagi sama maksudnya benda ni adalah benda dah dibuktikan. Yang ni dah jadi macam tadi. Ingat? 2x. Kena pusing 2 kali 2x. Jadi kita cari dulu. Cos A sama dengan 1/4. A sama dengan cos negatif 1, 1/4. Cuba tekan kalkulator. Berapa dapat sudut? Ah, 75.52. 75.52. 0.5 saya ambil 75.5. Jadi cos positif. Suka mana cos positif?
sukan pertama dan sukan keempat. Kos positif. Kan? Sukan pertama kita ambil terus. Yang ini 360 tolak theta. Jadi kita akan dapat jawapan kita yang pertama. Kita akan dapat A kita ganti balik lah dengan ni 2x. Jadi 2x sama dengan 75.5. Terus kemudian 2x juga sama juga dengan 360 tolak dengan 75.5. Okey. Ini kali pertama. Kali kedua kita pusing lagi. 2x sama dengan 375.5 campur 360. Yang ini 2x sama dengan, ni campur dulu pun tak apa, 720 tolak 75.5. Okey. Lepas tu kita ambil kalkulator kira. Lepas tu kamu boleh bahagi 2 terus lah. Bahagi 2. Yang ini terus bahagi 2. Kira je terus bahagi 2. Dapat x. Okey. Tekan kalkulator tu. $37.6. Salah. Dia 0.8 kan cikgu? Sebab dia 75. 75 0.75. 0.75. Okey. Yang ini $217.75. Betul tak? Yang sana $142.25. Yang last sekali $322.25. Semua ada 4 jawapan. Tapi kalau ada pusingan, kamu jangan bahagi, dia tak boleh pusing yang bahagi, dia kena pusing yang asal. A yang kita pusingkan. A adalah 2x. 2x yang akan tambah 360. Okey. Okey cikgu. Wah, panjang tak cerita dia kan? Soalan B dia, lakarkan graf. Dia benda sama semua. Dia lakar graf 3 cos 2x. Kan 3 cos 2x. Sebab kat sini lah. 3 cos 2x untuk penuh lah. Graf 3 cos 2x maksudnya graf cos. Kena buat berapa kali graf cos? 2 kali graf cos. Kan? 1. Tak keluar. Tak muat rupanya. Okey. Padam ni. Situ graf cos 2 kali. 1, 2. Okey, amplitude 3, 3 bawah negatif 3. Prinsipal dekat kosong, tak ada tambah tolak kan? Ujung 2 pi, jadi sini pi. Siap. Itulah graf dia. Ini 3 markah. Ni je 3 markah. Cukup. Boleh Okey. Boleh cikgu. Lama tak mengajar pakai whiteboard. Lenguh lain tu. Dia punya penat dia lain sikit lah. Okey. InsyaAllah lah saya harap dapat membantu kamu sikit lah hari ni. Memang ada yang setengah-setengah soalan tu saya pun sangkut. Nasib baik kamu pun dah hebat sekarang ni. Kan? Dah tangkap laju semua. Jadi Alhamdulillah. Semoga insyaAllah trial ni akan sukses. Okey.
Kita jumpa lagi minggu depan, kita masuk topik yang senang sekali. Kenapa senang? Sebab dalam mat pun dah belajar. Pengatur caraan linear tu dalam mat pun dah belajar, kamu belajar pula dalam mat, tambah soalan-soalan sikit je. Jadi minggu depan saya standby kata graf. Saya akan bagi nota pasal pengatur caraan linear. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Baik.